menjadi tradisi di kalangan ulama. Tradisi di kalangan ulama sudah sedia maklum di kalangan ulama. Mereka berpegang pada prinsip. Prinsip ini antara sebab kenapa yang jadi kucar hari ini, ulama jadi bercanggah pendapat, bukan jadi bercanggah pendapat, jadi baloh. Orang dulu bercanggah pendapat tapi tak baloh. Lepas ni bercanggah pendapat jadi musuh, jadi baloh. Pelik. Orang dulu ia sini je. Ia baloh sini. Baloh di otak dia ni. Dari segi cara menafsir. Tapi dalam kehidupan tak ada masalah apa. Orang ni ia bawa sampai ke kehidupan juga. Bukan saja dalam kitab saja dia baloh. Ia baloh sampai ke seluruh kehidupan. Jadi musuh pula tu. Pelik. Kenapa? Ni menyakit pucanya sini. Baik. Ulama-ulama dulu menjadi tradisi mereka ni berpegang kepada prinsip. Prinsip apa? Pendapatku ini benar, betul. Tapi ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Pendapat yang menjadi lawang bagi pendapat aku ni memang salah. Tapi ada kemungkinan dia betul. Itu sikap ulama dulu. Apa maksud? Ulama dulu, apa maksud mereka kata pendapatku betul, tapi ada kemungkinan salah? Apa maksudnya? Yakni ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa dan pendapat, mereka keluar pendapat adalah saya yakin. Sebab tu dia kata pendapatku betul. Kalau dia sendiri main ragu-ragu, ni tak kena main keluar fatwa dan kadang dia sendiri tak apa nak jalan, waktu lebih. Bukan. Jadi maksud kata-kata tu, pendapat aku betul, yang ni ulama dulu pegang pada prinsip, aku mengeluarkan suatu pendapatku setelah benar-benar diyakini betulnya itu. Walaupun demikian, mereka tetap mengaitkannya, tapi ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan. Dengan makna apa? Dengan erti pendapat orang lain ada kemungkinan dia betul dan pendapat aku salah. Ada kemungkinan tu. Inilah yang menjadikan ulama dulu maftuhus sadri, bersikap toleransi. Memang pendapat aku tu dengan dalil yang ada aku yakin betul. Tapi dalam masa yang sama tidak menafikan kemungkinan pendapat orang juga betul dan kemungkinan pendapat aku ni tak betul. Ada kemungkinan tu. Itulah yang menjadikan mereka tawaduk. Demikian juga mereka menyatakan pendapat yang lain daripada pendapatku ini salah. Yang ni dia jawab, dia memberikan pendapat dia dengan yakin bahawa yang ni tak betul. Menurut ijtihad dia, menurut faham dia. Tapi ada kemungkinan pendapat itu juga betul. Maksudnya apa? Bila dia menyatakan pendapat itu tak betul, dia yakin bahawa benda ini tak betul. Tapi dari kemungkinan masih ada. Dengan erti mereka bersikap toleransi bahawa sekalipun demikian kemungkinan hak dia betul ada lagi. Nak kabarnya, pertama sekali ulama dulu bila memutuskan sesuatu pendapat, dia memberikannya atas dasar yang jelas dan yakin. Dan yang kedua, sekalipun demikian dia tidak menafikan kemungkinan pendapat yang lain ada kebenaran juga. Inilah yang menjadikan mereka itu menghormati pendapat orang. Inilah yang menjadikan mereka ini tidak ta'assub dengan pendapat sendiri. Ada pun hak mari hari ni, hak alim lebih. Dia lebih. Apa panggil alim telajuk. Telajuk alim. Telajuk ni, kata kau telajuk, hilang kau tebing. Telajuk. Telajuk alim. Bukan telajuk lagi. Tu telajuk lagi. Ini telajuk alim ni. Telajuk. Gimana? Lain tak pakai gambar, tak betul belaka. Aku ya betul. Ni nyakit tu. Hak lain tak ada kemungkinan, tak betul belaka. Aku saja betul. Ni nyakit. Sayyid ulama besar dari Saudi Arabia, almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia tulis satu kitab Al-Ghuluw, sifat melampau, ekstremis. Dia tulis nyakit ni sebab kau ni. Benda sebab nyakit ni mari. Kata Said Muhammad Alawi ada 3 sebab orang jadi gini, jadi pesen ini. Orang lain sebut tak betul, orang dia betul pendapat dia. Pertama sekali, tidak tafakuh dalam ilmu-ilmu agama. Yakni tidak benar-benar mendalam dalam keilmuan Islam. Itu punca dia. Ngaji 2 T, 3 T kitab, berasa tahu serba-serbi. Baru 3 T kitab,
Orang lain ngaji lumak kita, habis kita orang. Senyapnya badak tahu. Kawan ni baru 3-4 kitab baru khatam ni. Rasa macam tahu serba-serbi. Ni nyakit. Ada mutafakuh. Tidak mendalam dalam ilmu. Sehingga dia rasa ada tu, dia rasa serba-serbi dah. Satu sebab. Yang kedua, sebab jadi gini, ijabul mar'i bi nafsi. Dia merasa ujub dan bangga dengan buah fikiran dia tu. Dia rasa bangga. Maksudnya, dia ada satu sifat buruk yang dinamakan ujub, yang dengannya dia rasa bangga atas pendapat dia tu. Yang ni yang mendasari sifat itu adalah sifat mazmumah yang duduk dalam hati. Iaitu apa? Ujub, bangga dirinya. Dia bangga. Yang ketiga kata Syed Muhammad Alawi, sebabnya apa benda? Jiwa yang dikuasai oleh hawa nafsu. Tu punca dia. Tu punca. Jadi kalau kita perhati sebab jadi gitu tu, sebab-sebab tadi semuanya hampir keseluruhannya ataupun sebahagian besar sebab-sebab yang disebut oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tadi tu, sebahagian besarnya lah sebabnya kembali kepada sifat dalaman, sifat ujub, dipengaruhi oleh hawa nafsu. Banyak itu punca dia. Dah sebab apa jadi hari ni? Sebab apa? Sebab apa? Puncanya kita boleh kait selalu. Kerana tasawuf tidak dihayati lagi. Itu je. Kesimpulan mudah. Sebahagian orang agaknya sesat lah. Hak setengah tak sesat tu, hak yang menganggap sesat tu satu hal lah. Bukan keilmuan Islam. Ilmu yang bercampur dengan falsafah, bercampur dengan agama, cadok daripada agama lain, masuk dalam agama Islam lah. Hak setengah tak tolak pula. Hak tak tolak pula, peseng lain pula. Peseng dia ngaji tasawuf atas sebetul-betul ngaji kita. Ni satu hal juga ni. Sebab tasawuf, cara menghasilkannya tidak cukup dengan pengajian kitab. Dia perlu berguru dan mengambil ilmu daripada guru-gurunya. Ni ciri-ciri khusus tasawuf. Perlu kepada mengambil ilmu itu daripada punca-puncanya itu. Tidak cukup hanya pada kitab. Ini khususnya tasawuf. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menyatakan bahawa setiap maqam agama pasti ada 3 perkara yang mendasarinya. Ilmu, amal dan hal. Ilmu kita lah ngaji biar faham, molek biar tahu. Amal, mujahadah, cuba buat. Yang ketiga, hal, ehwal hati. Jadi hak 3 ni nak tok mana? Hak nombor 3 tu ada dalam kitab? Tak ada dalam kitab nombor 3 tu. Tak ada dalam kitab. Kena diasuh. Dia ada hasil daripada orang yang bertanam. Dia bukan hasil daripada pengajian, tapi hasil daripada orang yang bertanam. Jadi dia kena sudah masuknya waktu insya. Kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.